Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik semua. Okey. Dalam buku Cikgu Bonda kongsi ilmu asal jahitan mudah ni ada ditunjukkan pada muka surat 53 bagaimana cara nak lukis bahagian ketiak. Okey adik-adik. Tadi janji nak tunggu. Lepas tu tak ada orang masuk. Ya tak? Okey. Dalam buku ni ada cara-cara lah macam mana nak ambil ukuran bahagian ketiak tu. Ya. Ada ditunjukkan. Lepas tu ada cara-cara nak ukur. Maksudnya yang ini ya, bahagian siku ni kalau pelanggan datang ketiak dia basah ya, panas-panas. Kita boleh ukur di bahagian siku untuk mendapat keluasan bahagian ketiak ya. Di dalam buku ni juga ada diceritakan. Jadi buku ni sangat penting tahu adik-adik. Buku ni sangat berguna kepada adik-adik sebenarnya sebab tip-tip yang mudah difahami tentang tentang ilmu jahitan ni, kemahiran jahitan ni ada di dalam buku ni. Semua dari hati CB. Okey. Baiklah. Petang ni CB nak sedekah ilmu macam mana nak lukis pola bahagian ketiak. Kan? Okey, ketiak macam ni kan? Yang kita nak lukis kawasan ni. Macam mana kita nak lukis ya kawasan ni. Ini sangat-sangat orang tak pandai nak buat. Okey. Dia buat banyak kali pun dia tak faham. Dia pergi belajar ngajak di mana-mana pun tak faham juga. Lala dia datang dekat CB dia faham. Jadi CB harap kalau CB cerita hari ni adik-adik akan faham. Okey. Kawasan ni. Okey, mudah sangat adik-adik. Sangat mudah lah. Ya. Sekejap lagi CB nak pergi mengajar di sekolah tahfiz. Jadi CB ceritalah ni dulu ya. Okey. Macam ni. Contoh, ialah CB cerita pasal bahagian ketiak je lah kan. Contoh, sini adik-adik punya pola bahagian badan. Okey. Sini adik-adik tarik terus untuk buat tangan. Buat satu garisan dekat sini. Garisan ni separate kan bahagian badan dengan tangan. Okey. Katalah ukuran sebenar ketiak adik-adik adalah 9 inci. Contoh 9 inci ya. Contoh 9 inci. Sini kita kalau CB buat pola belakang saja tau. Belakang saja ya. Jadi kalau pola belakang tu kita punya lengkuk dia belakang ni macam ni lah sikit. Jangan buat lengkuk tu ke dalam. Kalau ke dalam tu untuk bahagian hadapan. Kalau hadapan baju kita kena keruk ke dalam sebab ada ruangan dada. Okey. Jadi kalau untuk belakang dia kena landai. Jadi kita kena buat 2 keping bahagian belakang sahaja landai. Kita abaikan yang yang keruk ke dalam tu. Nanti CB cerita macam mana cara nak keruk dia. Okey, sekarang kita cerita satu persatu dulu. Macam mana cara nak buat kat sini. Okey. Katalah sini 9, sini pun 9 kita tarik. Okey, kita buat macam ni. Supaya pola kita tu terus ke sini. Kalau kita buat dekat pola dekat tempat lain kita kena ukur balik 9. Sini kita tarik je terus 9. Okey. Macam mana cara nak buat serum? Sebab kita punya ketiak kita kan serum. Ya, maksudnya baju kita nak buat tu serum, ya. Kita punya ketiak dia serum, mesti serum. Jadi macam mana kita nak buat serum tu? Ya. CB nak cari pembaris. Macam mana kita nak buat serum? Kita kena buat serum macam ni. Kita kena buat serum. Serum ni. Tapi boleh ke kita buat serum macam ni? Boleh ke? Kemudian
boleh tak kita buat serum macam ni? Dan salah ke kalau kita buat serum panjang macam ni? Ada juga orang kata sini ke sini 4 inci setengah. CB tak buat macam tu. Sebab kalau saiz MS, kalau 4 inci setengah boleh 6. Tapi kalau orang tu badan besar, macam mana pula? Sekarang ni CB nak tanya adik-adik. Boleh ke kita main hentam aja buat garisan serum ni? Kenapa kita kena buat garisan serum? Sebab ketiak kita serong. Kan? Serong. Sebab kita tangan kita ke depan, kita ke hala ke depan kan, macam tu. Jadi kita kena serong supaya bila kita jahit dia jadi macam ni. Jadi macam ni. Kalau kita tak buat serong ni, jadi menggelembung macam ni, tak cantiklah baju kita. Jadi kita kena buat serong supaya kita jahit nanti dia akan bercantum menjadi macam ni supaya kita boleh bergerak ke depan tu cantik. Baju tu tidak menggelembung. Okey, sekarang ni soalan CB. Boleh ke kita buat terus macam itu serum? Boleh ke kita buat serum macam ni? Salah ke kalau kita buat serum macam ni? Kenapa kita nak tentukan serum-serum ni? Itu persoalan dia. Okey. Lepas tu, kemudian apa guna benda ni? Benda ni adalah kedudukan serum yang kita nak buat. Kenapa kita nak kena buat serum? Apa fungsi dia? Ya tak? Fungsi serum ni, kita nak buat satu guide sebab kita nak buat tengah-tengah dia untuk buat S landai. S landai yang CB lukis tadi tu. Mana yang CB lukis tadi tu? Macam ni. Sebab kita nak buat S landai ni. Macam ni. Jadi kita kena buat garisan lah macam ni. Kita kena buat garisan macam tu. Supaya kita boleh buat S landai mengikut guideline yang kita dah buat tadi. Maknanya garisan panduan yang kita dah buat tadi. Okey. Jadi faham tak benda ni nak kenapa kita nak buat benda ni? Ya? Okey. Kemudian kita macam mana kita nak buat S landai ni? Kita nak bentukkan S landai ni. Ya. Kita buat tengah-tengah dulu, pembahagi tengah-tengah supaya kita dapat buat S landai macam ni. Buat tengah-tengah. Dan daripada garisan panduan tu, daripada garisan tengah-tengah tu, kita kedepankan yang bahagian atas setengah inci, kita kebelakangkan setengah inci di bahagian bawah ni. Jadi kita boleh membentuk S landai. S landai ni pada CB tak ada, kita tak guna pembaris, kita tak guna alat untuk kita buat S landai. Kita kena buat sendiri dengan tangan. Contoh, kalau saya ambil bahagian ni, kita buat setengah inci situ, setengah inci sini, antara sini ke sini, setengah inci ke tengah, antara sini ke sini, setengah inci ke tengah, kita pun buat S landai. Macam tu. Ada orang buat kat bawah ni lebih. Dia buat lebih. Okey, contoh dia macam ni macam ni. S landai macam tu, contoh Contoh lah ni, okey. Ada setengah dia buat lebih kat sini. Itu terserah dia. CB nak ajar setengah inci saja. Atas setengah inci, bawah setengah inci. Sebab nanti ini untuk belakang saja. Jadi bila kita nak buat depan, nanti kita akan keruk. Tapi CB guna garisan yang paling panjang tadi. Kenapa CB tak guna ni? Kenapa CB tak guna yang ini? Betul ke yang ni? Tak betul ke yang ini? Tak betul ke yang ini? Jadi kita nak tahu ni, kita nak faham ni, kenapa kita perlu buat macam ni? Okey. Yang ini sebenarnya kita nak buat ni, S landai ni sebenarnya kain lah. Kain. Maknanya tepi kain ni kita akan potong depan dan belakang dia macam ni. Okey. Benda ni akan pergi ke sini. Nak cantumkan ini dengan ini. Jadi bila dekat dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Macam tu. Adik boleh faham, nampak tak? Bila dekat, okey, kita ambil lagi satu.
Bila dekat dia akan jadi macam ni. Sebab kita nak jahit ni. Kita nak jahit yang ini. Bagi dia dekat. Supaya dia jadi macam ni. Adik-adik faham tak? Kan? Okey. Jadi, macam Sibi cakap tadi lah. Ini kita kena buat supaya dia jadi macam ni. Tidak mengelembung. Dekat atas ni dia tak ada lekuk. Ya, bahagian ketiak kita kat bawah ni kan lekuk. Kat atas tu bahu atas bahu kita kan. Bahu kita kan terus macam ni. Kemudian kat bawah ni ada ketiak kan, lekuk. Jadi dia kena straight lah. Straight kemudian macam tu. Okey. Jadi kita nak rapatkan. Okey. Kita faham yang ni dulu. Kemudian kita nak bahaskan ni. Kita lukis, nanti Sibi lukis satu lagi. Okay. Tempat baru. Okey. Sini ketiak bahagian belakang, sebab Sibi kalau ajar ajar pola mesti belakang je ya, belakang saja. Sebab kalau blouse biasa-biasa belakang saja ya. Lepas tu sini adalah ukuran sebenar ketiak tadi. Okey. Kemudian kita buat garisan. Kita nak buat garisan ni, macam mana kita nak buat garisan ni? Tapi Sibi nak bagi adik-adik faham dulu. Adik-adik faham dulu fungsi garisan ni. Ya. Fungsi garisan ni. Bukan kita boleh juga suka-suka nak buat. Tapi kita nak kena faham dulu apa dia ni. Okey. Kemudian kita buat setengah inci sini, setengah inci sini. Kemudian kita buat S landai. Okey. S landai kita ulang lagi, Sibi ulang lagi . Kita buat S landai macam tu. Macam tu. Okey. Kita buat S landai. Okey. Jadi kalau macam Sibi dekatkan tadi, dia jadi macam yang tadi tu kan. Okey. Ini adalah kain yang kita bakal potong. Kain ni akan didekatkan dekat sini. Jadi macam mana kita nak dapatkan guideline ni? Betul ke guideline ni? Okey. Jadi kalau kita nak tahu dia ni ngam atau tidak, tepi sini dengan tepi sini, senang aja caranya. Okey. Mana pula saya punya teknik? Okey. Sibi guna sebelah sinilah Okey. Kita ambil tape nombor 1 yang atas itu, kita ambil, kita ukur di bahagian badan ni. Kita ukur bahagian badan ni, tidak semestinya tepat-tepat sangat, tapi lebih kurang Sibi dapat 9. Sibi dapat 9 benda ni. Lengkuk ni dapat 9. Jadi Sibi letak kepala dekat situ, kepala tape dekat atas tu dan cari dekat sini 9. Dekat situ. Jadi tandalah dekat situ. 9 tanda kat situ. Kemudian Sibi buatlah garisan. Inilah garisan yang sesuai dengan dia. Kemudian macam biasa kita buat S landai, terus kita buat S landai. Tanda macam tadi cara dia buat S landai. Okey. Jadi Sibi dapat yang sini, Sibi dapat ini. Jadi Sibi tak gunalah cara teknik 4 inci setengah ni. Sibi tak guna. Ya. Sibi guna ukur bahagian ni, cari dekat sini, tak tanda, buat S landai terus. Bagi ni buat S landai terus. Jadi kita pun tengok berapa kita dapat dekat sini. Kita ukur sini. Kita dapat 9,5. Tadi 9, Sibi dapat sini 9. Okey. Sibi dapat kat sini, dekat sini Sibi dapat 9 inci. Tapi dekat sini Sibi dapat 9,5 inci. Okeylah. Sebab apa? Sebab baju yang cantik dekat bahagian badan ni mesti lurus, dekat bahagian bahagian tangan ni mesti mengelembung. Maksudnya mesti ada naik.
barulah cantik. Masa kita jahit tu dia jadi macam ni. Jadi tangan tu mestilah kembung daripada badan. Kalau adik-adik tengok baju orang jahit, kembung kat sini, kuncup kat sini, tu maknanya dia tak cukup. Dia tak cukup ni, garisan ni. Dia buat pendek garisan ni. Kalau garisan pendek, kita buat S landai, dia jadi pendek. Kita buat S landai, dia jadi benda ni pendek nak pergi sini. Jadi ini kain yang kita potong ni pendek. Bila pendek dia tergantung, kita pun nak tarik. Itulah yang kita dapat kalau kita beli kain kat baju-baju kat kedai, dekat sini menguncup. Itu maknanya tak cukup keruk bahagian tangan. Okey. Adik-adik boleh faham tak kawasan sini? Ya. Maknanya sekarang kalau kita buat panjang pun tak salah. Sebab kalau panjang, kalau ini lebih, kalau sini lebih, kita jahit dekat sini, yang lebih tu kita boleh buat kedut. Buat kedut lah. Faham tak? Adik-adik. CD dah habis ni kan. Okey. Inilah adik-adik, kalau kita buat online, kalau CB buat online, CB ada bahan. Marker pen, kertas, tidak murah tau adik-adik. Mahal adik-adik nak tahu. Kan? Berapa pen satu kan? Berapa banyak habis. Jadi malahlah nak cakap. Kan? Okey. Jadi katalah kita buat tadi macam ni kan? Kemudian kita dapat S landai tu panjang macam tu. Macam tu. Kan? Jadi dia ada lebih. Kita cantumkan kat sini, lebih kat atas ni, kita buatlah kedut. Buat kedut dapatlah. Jadi kita dapatlah baju kita untuk letak kedut. Jadi maknanya dekat sini ni, kita boleh buat je panjang, tak salah panjang sini. Kita buat kedut lah. Okey. Kalau pendek tak cukup, itu je lah yang salah. Kalau tak cukup sini dia jadi tak cukup lah. Jadi tercerut lah nak tarik bahagian ni. Jadi kita yang seelok-eloknya kalau kita buat, kita dapat lebih setengah inci daripada ukuran yang ni. Okey, adik-adik boleh faham ke tak? Harap-harap boleh faham ya. Okey. Tapi ini cara yang CB cakap belakang. Maknanya dua-dua tu tadi CB buat tadi polanya belakang sahaja. Bila kita nak masuk bab hadapan, bahagian bahu ni, bahagian badan ni kita kena keruk gini, kita keruk ni. Kita automatik dah. Dia ada dada sini, ada dada sini. Sini semua automatik. Bila kita pakai pembaris L, dia automatik akan dapat dah sini. Untuk dada hadapan, dia automatik dah. Jadi kita sendiri yang kena pandai nak mainkan letak pembaris L. Dia automatik dapat. Okey? Senang aja. Dan bila kita dah potong bahagian sini, kita dah potong bahagian sini, kita dah potong semula. Katalah kita dah potonglah bahagian ni, kita ambil bahagian ni. Kita ambil bahagian ni, yang kita potong ni kita semak pin, ya. Ini, betul kita potong, gunting kita dapat yang ni. Yang ni kita ambil, kita boleh letak di bahagian sini. Untuk kita potong nanti. Kita akan letak di bahagian sini. Yang ni, yang ni. Ni sekejap Okey, nampak tak? Okey. Yang kita potong ni, kita boleh letak kawasan ni. Kita boleh potong. So untuk hadapan lah. Jadi masa nak potong tu kena pandai-pandai lah adik. Adik kena pandai pula. Masa kita nak potong tangan kita tu kita kena buka lah. Buka lah macam ni. Ya, dua. Ya. Sebab tangan kita ni kan sini tengah, depan belakang, kiri kanan. Bukannya kita ambil satu je. Jadi kalau kita nak yang ni, yang depan, kita yang ni lah kita kena keruk untuk jadikan depan. Sebab tu CB buat pola belakang saja. Bila nak jadikan depan, kita jadikan depan lah. Jadi kita guna belakang saja. Tak perlu nak buat dua-dua, kecuali kita nak buat baju kebaya ke,
ataupun kebaya, nak kebaya ke apa yang memerlukan dua bahagian pola depan dan belakang. Kalau baju blau biasa, jubah ke baju kurung moden ke apa ke, senang, belakang saja. Okey adik-adik, dah masuk nak masuk 2.30. Jadi CB ada kelas di sekolah tahfiz. Okey. Sekarang adik-adik bolehlah order dengan CB, beli buku ni, sangat berguna ya. Dalam ni banyak ada tips-tips yang adik-adik boleh dapat sebab CB ajar macam mana nak lukis sekolah A to Z. Macam mana nak bermula lukis sekolah. Okey. Itu saja. Itulah janji CB nak menerangkan kepada adik-adik secara percuma, iaitu sedekah CB pada hari ini, macam mana cara nak lukis ataupun fahamkan bahagian ketiak ni. Kalau adik-adik belum faham lagi, adik boleh tanya CB. Beli buku ni, simpan. Okey, sangat senang. Lepas tu nanti CB bagi tahu cara-cara macam mana nak jahit kawasan ketiak ni. Macam mana cara-cara nak keruk kawasan ketiak ni. Dah cakap dah tadi kan? Macam mana cara nak keruk. Maksudnya kita guna aja pembaris L tu, dia automatik dapat. Maksudnya dia bergantung kepada saiz dada seseorang. Kalau dada dia besar, automatik dia akan jadi besar bila kita guna pembaris L. Memang senang lah. Apa masalahnya? Tak ada masalah pun. Kita je yang kena pandai ya. Okey, kalau badan seorang tu kecil, dia automatik dia akan menjadi lebih kecil. Lepas tu kita pula yang kena pandai mengenakan pembaris L tersebut. Jadi praktis demi praktis kita akan dapat kemahiran yang baik. Okeylah adik-adik. Okey adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.